Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada jalan Allah, laksana menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai keluar 100 biji. Dan Allah menggandakan kepada sesiapa yang ia kendaki akan pahalanya. Dan Allah itu maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Ayat ini menyatakan kelebihan infak fi sabilillah, sumbangan pada jalan menegakkan agama Allah Ta'ala, meninggikan agama Allah, memuliakan agama Allah, menyebarkan ajarannya, mempertahankan ajarannya, melawan musuh-musuhnya, sama ada dengan lisan, dengan tulisan, dengan kegiatan-kegiatan, ataupun sehingga dengan senjata, bila musuh menyerang dengan senjata. Sabilillah itu mempunyai makna yang sangat luas, bukan berperang saja seperti dipahami oleh setengah orang yang tak faham. Sebarang kegiatan untuk menegakkan agama Allah, mengembangkan agama dia, mempertahankan agamanya adalah sabilillah. Menarik orang kepada Islam dengan apa cara sekalipun adalah sabilillah. Apa-apa kegiatan yang berkait dengan memenangkan agama Allah, memuliakannya dan mempertahankan adalah sabilillah, perjalanan Allah Ta'ala. Di mana semangat yang bertujuan ini pahalanya digandakan sehingga 700 kali ganda. Dan Allah Ta'ala boleh beri lebih pada itu lagi, mengikut keikhlasan seseorang. Sehingga disebut dalam satu hadis, apabila berlaku perbalahan di antara Rahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang ditugaskan untuk memimpin bala tentera memerangi Bani Duzaimah selepas Fathu Makkah. Nabi melarang membunuh tawanan perang. Ringkas ceritanya, Khalid bin Walid membunuh tawanan kerana salah faham. Tawanan itu sudah menyerah dan sudah menyebut sabba'na. Dia tak sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Sabba'na, perkataan dia makna kami tinggal agama kami. Perkataan sabba'na dalam bahasa dia. Khalid bertindak membunuh tawanan ini. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menegur Khalid bin Walid, merayu pada Allah Ta'ala tindakan yang salah. Rahman bin Auf terus marah pada Khalid bin Walid. Ini perangai kamu berkelahi zaman jahiliah dulu. Khalid melawan, lalu maki Rahman bin Auf. Rahman bin Auf ni orang yang awal masuk Islam. Khalid bin Walid ni masuk kemudian, sebelum pembukaan Mekah. Nabi kata, jangan maki sahabatku. Secupuk makanan dibelanjakan oleh seorang sahabat tidak sama dengan emas sebesar Bukit Uhud dibelanjakan oleh orang yang tidak sahabat. Ini contoh bagaimana Allah Ta'ala menggandakan semangat sabilillah walaupun tidak besar,
Tapi di saat Islam dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan ditindas, bukan dalam keadaan menang. Masa menang, banyaklah orang menyumbangnya. Masa susah, orang tak menyumbang. Allah Ta'ala gandakan 700 kali ganda. Kalau emas sebesar Bukit Uhud tu lebih pada 700 lah. Sebab itu disebut, Wallahu ta'ala man yasha', Allah Ta'ala boleh ganda lebih pada itu lagi. Mengapa sumbangan sabilillah ni diganda begitu rupa? Sumbangan yang lain 10 kali ganda saja. Dalam hadis Isra' dan Mi'raj, sebagai contoh, Nabi melihat ditulis di pintu syurga. Orang yang memberi hutang, dia beri 17 kali ganda. Orang yang bersedekah diberi 10 kali ganda. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, mengapa ni bagi hutang 17 kali ganda, beri sedekah 10 kali ganda? Jibril kata, orang berhutang ni memang terdesak, betul susah. Sedekah ni kita beri sedekah, dia dah ada, kita bagi sedekah, dia terima juga sedekah. Yang betul-betul terdesak. Dalam terdesak ni digandakan lebih. Beri hutang pada orang, pahala lebih besar daripada beri sedekah. Pelik, berhutang boleh balik. Sedekah tak boleh balik dah. Ini kerana orang yang terdesak, kita tolong dia. Tuhan gandakan begitu. Khususnya agama tu terdesak. Bila agama terdesak, agama ni tak ada lebih daripadanya. Dengan sebab itu disebut 700 kali ganda. Apa lagi dilihat dari perasaan. Bila kita sedekah pada orang yang buta, nampak dia buta. Orang tepak, nampak dia tepak. Rumah terbakar, nampak rumah terbakar. Sumbangan masjid, nampak masjid dia terang. Sumbangan pada pendakwah, sumbangan pada pelajar yang menuntut ilmu, dia berjaya tak berjaya tak tahu. Lama bagi, tak perlu periksa. Bagi tak berjaya, buat habis duit ya. Tidak. Sumbangan sabilillah ni, dengan niat kita untuk memenangkan agama Allah. Tak tahu Islam berjaya tak berjaya, dia berdakwah berjaya tak berjaya. Tak berjaya. Tak tahu. Dalam keadaan yang sangat mencabar dalam hati kita. Bila cabaran terlalu keras dalam hati kita, maka Tuhan gandakan pahala yang berlipat kali ganda. Di sinilah mengapa fadilat menyumbang sabilillah ni digandakan lebih bersedekah yang lain. Sehingga 700 kali. Itu sebabnya. Allah Ta'ala maha mengetahui dan Allah Ta'ala tahu tujuan dan matlamat sedekah. Nilaian disebut berdasarkan pada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Maksudnya orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, jalan agama Allah, yakni Islam. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya. Dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Menolak permintaan sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Dan ingatlah Allah Maha Kaya lagi amat penyabar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan yang membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah. Orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk kepada manusia riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Dan bandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka, adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai pun yang cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Adakah seorang antara kamu suka mempunyai sebuah kebun berpokok tamar, kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai? Ia pula mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, sedang ia sudah tua, dan mempunyai banyak anak cucu yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api sehingga terbakarlah ia. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan supaya kamu berfikir dan mengambil iktibar. Ayat ini menghuraikan ayat-ayat yang lebih dahulu. Ayat mengatakan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah dengan ikhlas kerana agama. Kerana agama, belanjakan harta dia digandakan sehingga 700 kali ganda. Seperti menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai 100 biji. 7 tangkai 700. Dan Allah Ta'ala boleh ganda lebih banyak lagi pahala itu, mengikut keikhlasan. Di sini menunjukkan kelebihan menyumbang harta kerana agama sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ujian hartanya sangat dahsyat bagi diri manusia. Nak ikhlas sumbang harta ni bukan mudah. Nak sumbang harta pun bukan mudah, kerana manusia sangat bergantung dengan harta. Sanggup mati kerana harta. Sayang harta lebih daripada nyawa, lebih daripada anak beranak lagi. Ini perangai manusia. Di sinilah mengapa menyumbang harta itu besar pahalanya. Orang yang bersyukur lebih besar pahala daripada orang yang sabar. Orang sabar banyak, orang syukur sikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sahaja di kalangan hamba tu orang yang bersyukur. Orang bersyukur sikit.
Orang sabar banyak. Memanglah bila susah nak sembahyang hajat selalu. Bila susah kandu ke Tuhan selalu. Susah ni mudah balik ke Tuhan. Senang mudah lalai. Bila senang lalai selalu. Lupa pada Tuhan. Jarang dia orang yang senang ni ingat ke Tuhan. Di sinilah pahala syukur lebih besar daripada pahala sabar. Ayat kita baca pada hari ini tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Setelah diterangkan tentang betapa besarnya pahala mereka yang menyumbang kerana Allah, diterangkan bagaimana mereka menyumbang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang menyumbang kerana Allah Taala, orang yang menyumbang pada jalan Allah dengan hati yang ikhlas, kemudian mereka tidak ikuti sumbangan itu dengan ungkitan. Bila beri pada orang tak ungkit. Kadang-kadang orang yang minta ni satu hal juga sakit hati dia mari minta. Menyakit hati ni ujian daripada Allah Ta'ala. Dia cakap macam-macam mari minta dengan kita. Panah juga kita pun. Ini ujian. Cubaan belaka. Kadang-kadang orang yang meminta ni molek. Kadang-kadang kita beri pada orang, kita beri memang orang susah, dia tak minta. Ini lebih afdal. Orang yang dia tidak meminta, kita tahu dia susah. Ini manusia yang sangat bermarwah. Sangat besar fadilatnya. Itu dari si orang yang meminta. Orang yang beri ni pula, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannan. Dia tidak ikuti sumbangan sabilillah, sumbangan kebajikan yang dia beri itu dengan ungkitan-ungkitan. Ungkitan sama ada dengan kata-kata ataupun perbuatan. Tak menyakitkan orang yang meminta itu. Wala ada, tidak menyakiti dia. Dia buat baik sungguh kepada orang tu. Percaya kepada janji Allah Ta'ala. Pahala yang Tuhan beri, itu yang kita yakin pada Allah Ta'ala. Mereka yang ikhlas sungguh ini tak menyakitkan kepada orang yang meminta, tak penyakit pada orang yang diberi. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada lain melainkan pahala Tuhan beri pada mereka. Dia tak mengharapkan balasan daripada orang itu. Tak ada niat dalam hati orang tu, lepas ni orang tu akan aku dapat pulak daripada dia ni. Itu rasuah tu. Dia beri ni tak ada tujuan rasuah, tak ada apa, beri sungguh. Beri. Tak ada niat dalam hati dia supaya orang tu balas dia balik. Dia beri sungguh-sungguh. Maka lahum ajruhum inda rabbihim. Dia akan dapat pahala daripada Tuhan mereka. Tak ada jalan. Mereka dapat pahala yang dijanjikan tadi 700 kali ganda. Quran 10. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada takut bagi mereka pada hari kiamat kelak. Pada masa hari-hari kiamat tak takut. Wala hum yahzanun, dan tidak sedih meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, tak sedih. Tak rasa bimbang. Tuhan tak jadi dia bimbang. Takut anak dia boleh lagu manalah jadi anak dia ni. Tuhan akan jadikan dia dalam keadaan senang, tidak sedih. Dan Tuhan menyebut lagi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha hadha. Kata-kata yang baik, sama ada kita beri ke dia ini kata-kata yang baik, ataupun kita tak ada duit nak beri ke dia, beri nasihat yang baik pada orang tu. Bahkan kata-kata yang baik yang kita sampaikan bila bermaksud sahaja. Wa maghfiratun, dan memaafkan orang. Kita maafkan orang yang datang itu kalau dia menyakiti hati kita. Khairun min sadaqatin yatba'uha hadha. Lebih baik daripada sedekah yang kamu beri yang diikuti dengan menyakitkan orang. Tuhan kata. Kalau memberi sedekah menyakit hati dia pula. Baik mudah beri, tapi kata-kata yang baik pada dia.
Kalau kita beri kata-kata yang baik pula, lagi besarlah pahalanya. Ni nak beri sadok, beri kata-kata yang baik pada dia. Itu lebih baik pada orang yang beri sedekah. Ungkit pula. Kata macam-macam pula. Wallahu ghaniyyun hadim. Dan Allah Ta'ala maha kaya. Lagi maha lembut Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala maha kaya, maha lembut. Lembut Allah Ta'ala mengampunkan dosa hamba dia. Kesian pada hamba dia. Halim ni yang maha lembut terhadap hamba dia. Allah Ta'ala tak kerah terhadap hamba dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh pada mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Di sana ada hadiah-hadiah yang banyak. Menyatakan bahawa kita menyakitkan orang yang kita beri sedekah ni, dimerka oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mereka. Disebut dalam hadis, banyak hadis-hadisnya. Allah Ta'ala tak tegur pada hari kiamat orang yang beri sedekah, yang mungkin menyakitkan orang yang kita beri tu pula tu. Menunjukkan Allah Ta'ala kesian korang. Dah lah orang tu susah, kita beri, kata ke dia pula. Ungkit-ungkit pula. Ini jangan menyakiti. Sehingga digandingkan dengan orang yang diraka 2000 bapak, diganding dengan orang yang minum arak. Orang yang suka mengungkit-ungkit ni. Adik-beradik dengan puak-puak tu. Dan sebab itu, jangan ungkit setelah kita bersedekah pada orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mungkit-mungkit dan menyakitkan orang. Memberi sedekah boleh pahala dah. Bila ungkit pula, menyakiti orang tu pula, membatalkan pahala kamu. Hilang pahala dengan sebab kita ungkit-ungkit. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama ni orang yang membelanjakan harta dengan tujuan nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Dia sumbang harta nak tunjuk ke orang, nak suruh kata aku ni baik, aku ni murah, aku ni bagus, nak suruh orang puji. Seri dengan pokok tu. Seri dengan pokok yang riak, yang menunjuk-nunjukkan kepada orang. Nak suruh orang tahu. Kecuali kalau kita tunjuk nak menggalakkan orang lain derma, itu lain. Katalah sebuah masjid berhajatkan kepada banyak sangat peruntukan. Kita beri hak kita. Beritahu aku ni beri dah, mak lain kena beri dah kata. Tu lain cerita. Bukan nak tunjuk ke orang, kita nak beri semangat pada orang lain. Ni ada sebut dalam hadis. Bila mari satu puak badui yang pakai cupang caping, bila Nabi tengok susah badui ni, berubah muka Nabi. Lagu Nabi lancarkan derma. Mari orang yang pertama, suruh derma. Nabi kata barang siapa yang menunjukkan satu contoh yang baik dan beri pada dia, pahala dia buat baik dan pahala orang ikut dia. Jadi begitu pula. Tujuannya supaya orang ikut buat baik, jadi contoh pada orang lain, bukan nak tunjuk orang. Itu lain. Hak ni gong dia je nak tunjuk ke orang, bukan nak jadi contoh pada orang. Ini riak nama dia. Ini menyebabkan tak ada pahala. Dalam bab ni baik sedekah sunyi pula, orang tak nampak. Dengan sebab itu sedekah dalam sembunyi lebih baik, disebut dalam hadis. Kecuali sedekah dalam keadaan nyata supaya nak galakkan orang lain beri semangat, itu lain cerita. Orang yang membelanjakan harta dia dalam keadaan mengungkit dan menyakitkan orang, sama orang yang menyumbangkan harta dalam keadaan riak, menunduk-nunduk. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tak percaya pada Allah dan hari akhirat. Orang macam ni tak percaya pahala. Tuhan janji pahala pada hari akhirat, dia tak percaya pada pahala ni. Dan sebab dia tunjuk-tunjuk orang. Jadi orang yang tak percaya pada pahala ni, tak percaya pada Allah, tak percaya pada hari akhirat. Dua-dua sekali. Fama saluhu, maka bandingannya Tuhan kata, bandingan puak-puak yang menyumbang, menyakitkan hati, yang menyumbang, mengungkit-ungkit, yang menyumbang nak tunjuk-tunjuk ke orang. Kamasali safwanin alaihi turabun. Sama seperti batu hampa.
Batu hampa, batu yang kerah yang ada tanah di atasnya. Orang duk tengok, oh tanah molek, tanah ni rupanya ada batu bawah. Tanah ni perih je. Fa'asabahu wabilun, lalu kena air hujan. Hujan lebat mari. Fatarahu salda, habis tanah tu hanya tinggal batu saja. Begitulah hilangnya pahala mereka yang riak. Hilangnya pahala mereka yang bersedekah menunjuk-nunjuk. Hilangnya pahala mereka yang sedekah menyakitkan orang, mengungkit-ungkit. Sama seperti tanah yang duduk di atas batu hampa, bila mari hujan, hanyut, habis. Hilang pahalanya, begitulah jadinya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tak ada nilai sedikit pun di atas apa yang mereka usahakan. Tak ada nilai, tak ada pahala, tak dapat kelebihan. Wallahu la yahdil qaumil kafirin. Allah Ta'ala tak beri hidayah pada kaum yang kafir. Kafir ni dua. Kafir antiqah, kafir nikmat. Kalau kafir nikmat, kafir kena nikmat yang Tuhan beri. Percaya pada akhirat. Berdosa sajalah. Kalau kafir tak percaya pada akhirat, ni kafir hilangnya iman. Dua jenis kafir yang kita kena sedar. Dua-dua tu tak molek belaka. Tapi yang paling beratnya adalah kafir antiqah. Siapa tak percaya pada pahala, tak percaya pada akhirat. Ini sangat malang. Ini kafir sungguhlah. Kalau kafir nikmat tu iman masih ada lagi. Di sini perlunya kita ikhlas dalam menyumbang. Tu ulang balik cerita yang penuh kita sebut dalam beberapa kuliah yang lalu. Orang yang ikhlas menyumbang. Oleh kerana dia ikhlas sungguh, sama orang napuk. Disebut dalam hadis. Kerana umat zaman dulu. Ada seorang dia nak sedekah secara sembunyi. Kita orang tak ada. Tiba-tiba dia beri pada orang ada pitih dah, orang kaya. Balik rumah, orang buah kata ke dia, dia terima sangat, dia kau orang senang. Biar dia apa, dia kau orang senang. Dia pun sedih. Dia pun cari malam lain pula. Kita orang tak ada. Beri sumbangan, tiba-tiba orang curi. Beri kau orang curi. Ingat kau orang ada apa? Orang duduk bercakap siang hari, oh dia ni beri orang curi. Tak dapat edah beri terima kau orang jahat. Sedih dia. Sedih. Pergi malam lain pula. Kita orang tak ada, temu orang puang seorang. Beri orang puang tu. Pelacur. Orang puang jahat. Lepas tu, orang puang, oh dia tak ada guna beri ke pelacur. Beri pitih dia. Tak ada kelebihan langsung. Sedih dia. Rupanya ikhlas dia tu jadi berkat. Macam mana berkat ni? Orang kaya tu insaf. Dia tak kaya macam aku, dia beri sumbangan. Aku ni silap, orang jadi penyumbang. Jadi dia mendidik orang kaya tu tak jadi kedekut. Orang curi tadi berhenti curi, jadi insaf dengan sebab berkat dia di rumah. Pelacur tadi bertaubat pada Allah Ta'ala, perempuan yang soleh. Jadi baik dengan sebab sumbangan dia. Macam begitu. Jadi berkat ni kita tak nampak. Apa yang penting ialah kita bagi sumbangan kepada mereka yang minta pertolongan pada kita. Masalah dia nak dadah, dia nak curi, dia nak apa, itu hak dia lah. Kalau kita ragu pun berilah kepada yang patut. Jangan kita hampakan dia. Mudah-mudahan ada berkat bersumbangan yang kita beri. Ini pentingnya sumbangan yang sangat ikhlas. Jangan kita hampa pada siapa sahaja. Termasuklah orang bukan Islam kita beri. Kadang-kadang dapat hidayah sebab kita beri. Dia insaf, dia masuk Islam. Dia nak masuk Islam betul, tak rugi kita. Tak rugi. Kerana Tuhan beri pahala pada sejak sumbangan yang kita beri. Walaupun pada binatang. Pada binatang pun dapat pahala juga dia beri sumbangan. Inilah kelebihan agama Islam kita. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Maksudnya, dan bandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai pun cukup untuk menyiramnya. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun berpokok tamar, kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai? Ia pun mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, sedang ia sudah tua dan mempunyai banyak anak cucu yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api sehingga terbakarlah ia. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu fikir dan mengambil iktibar. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu, pahala yang besar bagi mereka yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sehingga 700 kali ganda. Sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Allah Ta'ala jadikan amal kebajikan itu 10 kali ganda. Kita niat nak buat amal baik, sudah diberi 1 pahala. Niat, tak buat lagi, diberi 1 pahala. Bila buat saja jadi, dapat 10 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Ada lebih daripada itu. Dengan syarat mesti ikhlas. Dengan syarat jangan ungkit selepas kita sedekah kalau bersedekah. Jangan niat tidak ikhlas, nak tunjuk-tunjuk ke orang. Disebut dalam contoh terdahulu, orang yang sedekah nak tunjuk ke orang, tak dapat pahala. Macam tanah yang subur berada di atas batu hampa. Mari hujan, tanah tu hanyut, hilang. Begitulah hilangnya pahala orang yang tidak ikhlas dalam menyumbang dan dalam mengerjakan ibadat-ibadat yang lain. Hilang segala pahalanya. Disebut dalam hadis, Tuhan panggil hari kiamat 3 jenis manusia. Pertama, orang alim. Kedua, orang kaya. Kemudian orang yang berjihad. Ditanya orang alim, membuat apa? Ya Tuhanku, Tuhan beri ilmu pada saya. Saya bawa pada orang, ajar pada orang. Saya ajarnya kerana mu. Tuhan kata membawa. Mu ajar orang, mu bercakap, nak seorang kata mu alim. Nak seorang kata mu bijak, mu bangga-bangga. Diri dengan ilmu itu bukan kerana aku, lalu tak dapat pahala dia seret ke neraka. Ada orang, Tuhan tanya, apa membuat? Ya Tuhanku, memberi harta pada aku. Banyak harta aku sumbang, beri banyak, belanja, derma ni. Tuhan kata, mudah ikhlas. Mu sumbang, mu niat nak tunjuk-tunjuk ke orang, bukan kerana aku. Sumbang pula, panggil pula, ambil gambar. Ambil gambar keling, tengok orang tak nampak. Sumbang, nak tunjuk ke orang, ambil gambar. Lepas masuk gambar, dia kata dia baik. Bukan kerana aku, orang kaya tu,
dia seret masuk neraka. Kemudian bawa orang yang ketiga, membuat apa atas dunia, ya Tuhanku, saya berjihad. Saya berjuang untuk menegakkan agamamu. Berjihad ni. Tuhan kata, mau berjihad, tapi bukan kerana aku. Kena tunjuk korang. Nak Tuhan kata, mu ni berani. Mu ni berani bukan kerana aku, bukan kerana Allah Ta'ala. Setengah tu lepas berani, lepas bunuh diri, letup diri benar. Tak ikut hukum. Nak Tuhan kata dia berani bukan kerana Allah. Tak ikhlas. Tak ikut hukum pula. Tak ikut peraturan. Tuhan kata bawa dalam neraka. Tak diterima amal. Kalau tak ada ikhlas, tak boleh terima pahalanya. Begitulah mereka yang sedekah banyak mana pun. Kalau tak ikhlas, tunduk pula tak ikhlas tu ukit-ukit pula. Menyakitkan orang pula. Tak dapat pahala. Dan Tuhan sebut dalam ayat kita baca ni, orang yang ikhlas. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Contoh bandingan orang yang membelanjakan harta-harta mereka kerana mencari keredaan Allah. Wa tasbitan min anfusihim, dan untuk mengukuhkan keyakinan dia pada Allah. Percayaan pada Allah. Dapat pahala daripada Allah, kelebihan daripada Allah. Percaya pada berkat yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Allah beri zakat, Tuhan tambahkan harta dengan berkat. Nafkah kepada anak bini, Tuhan tambahkan harta dengan keberkatan. Dia sebut sedekah sunat besar pahala, sedekah wajib besar lagi. Sumbangan wajib, zakat adalah wajib. Nafkah pada anak isteri adalah wajib. Tolong anak beranak yang susah adalah wajib. Kita kena sedar bahawa sumbangan yang wajib ni lebih afdal pada sumbangan yang sunat. Ayat kita baca ni tentang sumbangan yang wajib dan sunat secara umum. Kalau yang wajib tu lebih afdal, kita ingat beri ke bini kita tak boleh pahala. Pasal dia je. Itu ada pahala. Beri pada anak ada pahala. Beri pada nafkah pada kaum keluarga ada pahalanya. Ada pahalanya. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dan dengan niat yang ikhlas. Ni beri ke anak bakit pula. Mu ni tak kenal jasa aku tolong mu. Nak marah ke anak pula. Kadang-kadang salah sikit itu lalu pakit-pakit pula. Menghilangkan pahala. Itu tak boleh. Itu tanggungjawab kita. Kalau hak wajib ada pahala, kena ada niat juga ikhlas. Bukan yang sunat-sunat saja. Kena ada. Orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah, mencari keredaannya, meneguhkan jiwa dan keimanannya. Kama salid jannatin birabwatin, seperti kebun yang berada di tanah yang tinggi. Tanah yang subur yang tinggi, asabaha wabilun, kena air hujan yang lebat. Tu hujan yang lebat, tak tenggelam tanah tinggi tu. Fa'atat ukulaha dha'fain, mendatangkan hasil 2 kali ganda. Turun hujan ni berkat. Air hujan ni ada baja dalam dia. Lebih hebat pada air biasa lagi. Menyebabkan 2 kali ganda. Fa'ilam yusibha wabilun, kalau tak mari hujan lebat, hujan renyah-renyah saja, patalun, subur juga tanah itu. Wallahu bima ta'amaluna basir, dan Allah dengan apa sahaja yang kamu amalkan maha melihat. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala nampak apa yang kamu kerjakan. Disebut dalam Riyadhus Salihin kisah seorang hamba yang soleh. Kita baca dah dalam hadis dia tu, kita ulang balik. Di mana ada seorang wali berjalan di padang pasir. Lepas tu mari awan yang redup. Awan yang redup. Dengar suara dalam awan. Pergi kebun Sianu bin Sianu, sebut nama. Sebut nama. Lepas tu dia tengok hujan turun satu kebun. Dia pun jemput lagi. Tengok orang menyaku seorang dalam kebun tu. Mu nama apa? Nama apa? Kamu tanya, apa tu yang tanya nama aku? Tak royak lah, aku tak tahu namamu. Aku dengar dia sebut namamu dalam awan tadi. Dia sebut nama-nama dia. Dia sebut pasal pemuda rahsianya. Siapa dia sebut namamu dalam awan tu? Dia kata gini, aku tanam tu, aku kebun ni, dia kata aku bagi 3. Satu bagi aku simpan untuk anak beranak aku.
Satu bagi untuk aku buat benih. Satu bagi lagi untuk aku sedekah pada orang ramah. Sedekah pada orang ramah. Dia bagi 3 hasil dia. Oh, siapa hujam tu begitu benar. Dia keberkatan. Ini zaman dulu, cerita zaman dulu. Ini cerita benar. Cerita dalam hadis. Keberkatan itu datang. Dan sebab itu disebut wala ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sini penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nasib kami buka berkat yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Ramai sana orang duduk bincang bajet. Bila bajet ni banyak sangat ambil duit ni, ambil bunyi. Ambil mana duit ni? Cukai pula dah naik. Macam mana lah lonjokkan ni. Nak suruh lonjok ekonomi ni macam mana? Ha? Tak. Patutnya kena naik cukai. Nak ganti daripada bajet lebih ni. Dalam Islam kita ada satu istilah berkat. Berkat ni berlaku bila kita adil. Kita berlaku adil. Ha? Kita tidak bawah dan kita tidak bakhil. Bagi antara dua. Ada orang nak suruh bawah. Bawah tak boleh. Bawah saudara syaitan. Bawah. Kedekut pun tidak boleh. Hendaklah di antara bakhil dan bawah. Sederhana dalam perbelanjaan, dalam bajet. Sama ada perbelanjaan diri atau perbelanjaan negara. Mesti dengan sifat yang sederhana. Ini duduk nak suruh bawah. Tak boleh. Kena ada kesederhanaan dia, mesti kena faham. Dan di sana ada istilah berkat. Tuhan tambahkan keberkatan. Berkat itu datang. Dan sebab itu Umar bin Abdul Aziz, seorang raja Bani Umayyah yang adil, memerintah. Zaman dia zaman melimpah ruah keberkatan. Bila orang ramai masuk Islam, menyebabkan hasil kharaj, cukai tanah diberi oleh bukan Islam, jadi kurang. Hasil negara kurang. Lalu dia minta nak naikkan cukai. Umar Aziz tulis surat, adalta am uzilta. Sama ada mu adil atau aku pecahmu, kata Umar Aziz. Mudah dua perkataan dia. Adalta am uzilta, wassalam. Mudah dia. Mu adil ataupun mu dia pecat. Senang dia. Kalau mu adil bertambah rezeki. Kemudian ada seorang kebenar tu, dia minta nak wajibkan bersunat, berkhutan. Mazhab Syafi'i berkhutan ni wajib. Ada mazhab berkhutan tu tak wajib. Khilaf ulama. Berkhutan tu khilaf ulama. Kalau orang Melayu, kalau anak-anak kecil kalau main dekat, batas lu sembahyang. Kalau tak sunat lagi. Kuat sangat mazhab Syafi'i. Padahal Imam Hanafi, Tok Guru dia Imam Syafi'i. Imam Maksud dia Imam Syafi'i. Tak batal pun sembahyang. Kita ni lebih daripada Imam Syafi'i lagi. Kuat dah lalu Syafi'inya. Jadi, sunat tu wajib. Sunat lebih baik sebenarnya berkhutan itu. Mazhab Syafi'i kata wajib. Mazhab Hambali kata wajib. Ada berbaik. Itu kebersihan. Kebersihan. Tapi Umar bin Aziz berpendapat tidak wajib. Ini sebagai contohlah. Jadi gubernur dia nak mewajibkan orang sunat. Nak orang masuk Islam. Jadi bila sunat ni orang takut sikit. Dia memang cukai ni kurang. Dia tulis surat. Innama ba'athallahu Muhammadan da'iyan walam yab'athu khatinan. Dia tulis ke gubernur dia, Allah Ta'ala utuhkan Muhammad menjadi pendakwah ajak orang masuk Islam, bukan Nabi Muhammad diutus jadi tok murim. Sedap surat dia. Wassalam, terima kasih. Mudah je surat dia. Surat Umar bin Abdul Aziz. Banyak dalam kisah-kisah Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi keberkatan merupakan satu perkara untuk menambahkan pendapatan kita. Kemudian mereka yang tak ikhlas dalam semangat disebut, aywadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli samarat wa asabahu al-kibaru wa huwa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba asarun fihi narun fahtarakat. Kata Allah ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah mahu seseorang kamu antakuna lahu jannatun, dia punya kebun, satu kebun
min nakhilin wa a'nabin, daripada kerma dan anggur-anggur. Dia sebut kerma dan anggur ni sesuai dengan orang Arab lah, kerana ayat ni turun pada orang Arab. Kalau dia sebut buah durian, orang tahu, orang Arab kata buah apa ni, orang Arab tak tahulah. Jadi bila Quran ni sapa ke kita, itu begitulah buah-buah yang lain. Buah anggur dan buah kemudian anggur. Tajri min tahtil nahar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang menyemburkan kebun. Lahu fiha min kulli samarat, baginya segala jenis buahan. Wa asabahul kibaru, tiba-tiba dia sudah tua tak boleh kerja. Walahu ridhatun du'afa, dia punya anak-anak yang lemah, anak-anak yang susah memerlukan sumbangan. Fasabat asarun fihi narun fahtarakat, tiba-tiba mari hujan, mari ribut, mari api membakar kebun itu. Bakar kebun itu, apa jadi? Begitulah mereka yang menyumbangkan kebajikan dihapuskan dengan perkara yang tidak baik, menghilangkan berkat dan pahalanya. Menjadi sia-sia saja. Begitulah orang kafir yang tak ada iman, menyumbang sebanyak-banyak, imannya tak ada guna sedikit habuk. Hartanya tidak ada keberkatan. Kita tengok macam mana kita orang Islam ni duduk susah. Susah-susah memanglah. Ada silap tak dinafikan. Kita selagi iman kita ada, kita jaga iman Islam kita, kesilapan kita kena bertaubat. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Orang yang kafir, Tuhan tak terima taubat dia. Itu beza Islam dengan orang kafir. Orang Islam ni, kalau dia terima bencana, dia bersabar dapat pahala. Orang kafir begitu sajalah. Senang macam mana pun, tak ada arti, tak ada apa. Keimanan sangat penting. Samalah dengan mereka yang punya kebun anggur, kebun kurma, berbagai kebun buah-buahan, subuh-subuh Malek, mari api, ribut, tiup pula. Lagi maruklah api itu dengan cepat, habis, hapus segala-galanya. Begitulah amalan mereka yang tidak beriman. Mereka yang tak ikhlas dihapuskan oleh Allah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitu Allah menerang pada kamu akan ayat-ayat dalil-dalilnya. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir, menggunakan fikiran. Wallahu a'lam.